Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktibar kisah Isra Mi'raj di sebalik perintah kewajiban salat. Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa besar dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai tribulasi ditempuh oleh baginda sepanjang menyampaikan dakwahnya. Baginda dan sahabatnya dizalimi oleh golongan musyrikin Quraisy, dilontar dengan batu oleh para pemuda Taif sehingga berdarah kaki baginda. Kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi penyebab baginda diisra dan dimi'rajkan. Peristiwa yang berlaku pada 27 Rajab tahun ke-10 baginda diutuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat pertama. Perkara paling utama yang kita boleh ambil iktibar dalam kisah Isra dan Mi'raj ini adalah mengenai perintah kewajipan melaksanakan solat 5 waktu. Saudara sekalian, kita hendaklah melaksanakan ibadah solat wajib ini dengan bersungguh-sungguh, kerana ia adalah merupakan satu-satunya amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ketika kita berada di padang mahsyar kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perkara pertama yang dihitung terhadap seseorang hamba pada hari kiamat daripada amalannya adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka sungguh beruntung dan berjayalah dia. Dan jika solatnya rosak, maka kecewa dan rugilah dia. Jika amalan solat tersebut mendapat pahala yang sempurna, maka amalan lain barulah dihitung kemudiannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh kerana pentingnya ibadah solat ini, marilah kita sama-sama menjaga solat fardu pada setiap hari dengan menepati waktunya, menjaga segala rukun, syarat dan sunatnya. Perbaikilah setiap bacaan dan doa dalam solat kita agar kita menjadi orang yang berjaya dan beruntung pada hari akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktibar kisah Isra Mi'raj di sebalik perintah kewajiban salat. Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa besar dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai tribulasi ditempuh oleh baginda sepanjang menyampaikan dakwahnya. Baginda dan sahabatnya dizalimi oleh golongan musyrikin Quraisy, dilontar dengan batu oleh para pemuda Taif sehingga berdarah kaki baginda. Kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi penyebab baginda diisra dan dimi'rajkan. Peristiwa yang berlaku pada 27 Rajab tahun ke-10 baginda diutuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat pertama. Perkara paling utama yang kita boleh ambil iktibar dalam kisah Isra dan Mi'raj ini adalah mengenai perintah kewajipan melaksanakan solat 5 waktu. Saudara sekalian, kita hendaklah melaksanakan ibadah solat wajib ini dengan bersungguh-sungguh, kerana ia adalah merupakan satu-satunya amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ketika kita berada di padang mahsyar kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perkara pertama yang dihitung terhadap seseorang hamba pada hari kiamat daripada amalannya adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka sungguh beruntung dan berjayalah dia. Dan jika solatnya rosak, maka kecewa dan rugilah dia. Jika amalan solat tersebut mendapat pahala yang sempurna, maka amalan lain barulah dihitung kemudiannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh kerana pentingnya ibadah solat ini, marilah kita sama-sama menjaga solat fardu pada setiap hari dengan menepati waktunya, menjaga segala rukun, syarat dan sunatnya. Perbaikilah setiap bacaan dan doa dalam solat kita agar kita menjadi orang yang berjaya dan beruntung pada hari akhirat.